Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam kelas Cikgu Nazam bersama dengan saya Cikgu Nazam. Baik, topik kita hari ini ialah Microsoft Office Excel VLOOKUP. Baik. VLOOKUP basically ialah bagaimana caranya untuk kita mendapatkan jawapan, okay, daripada sebuah database menggunakan cara-cara tertentu. Sebagai contohnya, di dalam fail saya ini saya mempunyai dua table. Table yang pertama mengandungi 3 kolom, iaitu name, point dan grade, manakala table kedua pula mengandungi 2 kolom, iaitu point dan grade. Baik, kita ada satu situasi yang mana kita ada sekumpulan pelajar, iaitu William, Brian, Andy, Ahmad, Razak, Ramesh, Christina dan Wendy, yang baru sahaja menjalani satu ujian dan mereka telah pun mendapat markah masing-masing. Cuma mereka belum memperolehi grade. Jadi kita akan cuba dapatkan grade para pelajar ini dengan menggunakan VLOOKUP. Baik, VLOOKUP kalau kita lihat ialah cara penyusunan database ni ialah secara vertikal, iaitu menegak, column by column. So sebelum kita boleh memberikan arahan kepada Excel untuk mendapatkan grade para pelajar ini, kita perlu declare database kita kepada Excel dengan cara menamakan range atau naming the range. Kaedah untuk naming the range ialah begini. Pertama, kita boleh highlight daripada E2 sehingga F6. Kemudian kita pergi ke ribbon formulas. Di dalam formulas kita pergi pada group define names dan klik pada butang define name. Bila kita klik pada butang ini, satu dialog box akan dipaparkan di skrin dan kita perlu menamakan range tersebut. Baik. By right, dia akan gunakan perkataan point di sini. Inilah perkataan pertama yang Excel jumpa. Jadi kita sebenarnya boleh gunakan apa-apa nama sekalipun. Kita boleh letak nama durian, cempedak, rambutan, basikal, bangunan dan sebagainya. Okay. Misalnya di sini saya letakkan nama grade. So saya perlu type perkataan grade di sini. Okay. Scope by default dia akan gunakan workbook, bermaksud kita boleh gunakan database ini di mana sahaja di dalam workbook ini. Ke dalam sheet nombor 1, sheet nombor 7, sheet nombor 23 misalnya. Atau kalau kata kita klik pada drop down menu ini, kita boleh setkan limitation. Contohnya saya set kepada sheet number 2, bermaksud kita hanya boleh menggunakan database ini dalam sheet nombor 2 sahaja. Tidak boleh kita gunakan di tempat-tempat yang berbeza. Jadi ada baiknya kalau kita tidak mengubah setting ini, kita kekalkan kepada workbook so that kita boleh gunakan database ini di mana sahaja di dalam workbook ini. Manakala di dalam ruangan komen pula, ini adalah optional. Kita boleh letakkan sesuatu di sini. Okay, mungkin satu masa nanti kita akan berkongsi file dengan user yang lain. Jadi kita perlu tinggalkan komen kita. Misalnya kita letakkan komen yang ringkas. Tujuan saya menghasilkan database ini ialah untuk mendapatkan grade para pelajar. So kalau kita lihat komen ini, kita boleh letakkan dalam apa bahasa sekalipun, bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau apa bahasa yang kita fahami lah. Tapi yang paling penting ialah bahagian bawah ini, iaitu reverse to. Okay, menunjukkan di manakah letaknya range berkenaan. Selepas kita telah setkan nama, scope, comment dan juga reverse to, kita boleh confirmkan range ini dengan menekan butang OK. Maka terhasillah satu database. Kita boleh lihat senarai database kita dalam workbook dengan cara pergi ke ribbon yang sama, iaitu ribbon formulas, group define names dan klik pada butang name manager. Apabila kita klik pada butang name manager, akan dibuka satu name manager dialog box. Di sini kita boleh lihat senarai database kita. Sekiranya kita mempunyai 10 database dalam workbook yang sama, kita boleh lihat grade dan beberapa database lain disenaraikan di sini. So kita lihat di sini ada satu database nama grade, value bermaksud kontennya, refers to merujuk kepada di mana range itu berada, scope mana ruang penggunaannya di mana, okay, dan comment yang telah saya letakkan. Saya tekan close. Okay, selepas kita declare atau naming the range kita, barulah kita boleh gunakan database berkenaan. Misalnya, saya cuba nak mendapatkan grade untuk William dan rakan-rakannya. Okay. Jadi saya klik pada sel C2. Dalam sel C2 ini, saya akan masukkan formula equal
VLOOKUP. Yang pertama sekali, Excel akan bertanya berkenaan dengan lookup value. Lookup value sebenarnya ialah satu siri nombor unik yang menjadi rujukan pencarian. Jadi kalau kita lihat di sini, William dan rakan-rakan, mereka tidak mempunyai rujukan yang lain melainkan markah. Jadi kita akan gunakan markah mereka sebagai rujukan untuk mencari grade yang bakal mereka perolehi nanti. Jadi kita akan klik pada sel B2, iaitu sel yang menyimpan markah untuk William. Kemudian kita letakkan koma. Koma di sini bersifat sebagai separator, iaitu pemisah antara arguments kita. Baik, selepas kita masukkan lookup value, berikutnya adalah Excel akan bertanya berkenaan dengan table array. Baik, apa itu table array? Table array merujuk kepada di manakah letaknya database itu. Okay. Oleh kerana kita telah menamakan range kita, menamakan database kita, jadi kita perlu letakkan nama je. Contoh kita letakkan nama grade. Kemudian kita masukkan koma, dan berikutnya Excel akan bertanya berkenaan dengan column index number. Column index number merujuk kepada nombor kolom yang bakal kita ambil jawapannya. Contohnya kalau kita lihat kolom table kita ini punya dua kolom. Dia umpama sebuah rumah yang mempunyai beberapa bilik. Jadi kita perlu bagi arahan kepada Excel, dapatkan jawapan dari rumah yang mana dan daripada bilik yang mana. Sebagai contoh, kita ada database atau rumah yang bernama grade, dan kita minta Excel untuk dapatkan jawapan daripada bilik yang kedua, iaitu A, B, C, D. Jadi kita letakkan nombor kolom di sini. Saya letakkan nombor 2 di sini. Kemudian saya masukkan separator sekali lagi, dan akhir sekali Excel akan bertanya, adakah kita akan mencari jawapan yang paling hampir atau yang paling tepat. Okay? Jadi kita perlu nyatakan kod kita kepada Excel. Sekiranya kita ingin mendapatkan jawapan yang paling tepat, kita akan gunakan kosong atau exact match. Sekiranya kita ingin dapatkan jawapan menggunakan jawapan yang paling hampir atau approximate match, kita akan gunakan 1. So dalam kes kita ini, kita akan gunakan approximate match atau 1. Sebabnya ialah kita tidak mempunyai jawapan yang paling tepat di dalam database kita. Sebab kita punya database ini hanya punya range saja, 0, 20, 40, 60, 80. Maka kalau kata sesiapa yang mendapat 0 hingga 19, dia akan dapat E, dan seterusnya. Oleh kerana kita tidak mempunyai jawapan yang paling tepat, kita akan gunakan jawapan yang paling hampir, maka saya akan letakkan kod 1. Kemudian saya tutup kurungan dan saya tekan enter. Jadi Excel akan memberikan jawapan E, 95 E. Sebab apa-apa sahaja yang melebihi 80 atau sama atau lebih daripada 80, kita akan dapat E. Oleh kerana sesi yang berikutnya akan menggunakan formula yang sama, kita boleh copy formula yang terdapat dalam sel C2 ini ke bawah menggunakan autofill. Baik, jadi Excel akan memberikan kita jawapan untuk pelajar-pelajar yang baik. Baik, sekian. Itu saja untuk kali ini. Jumpa lagi.